Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah murid-murid, hari ini kita berjumpa lagi untuk siaran Bahasa Melayu tahun 4. Okey, seperti biasa, hari Isnin merupakan hari Bahasa Melayu. Jom berbahasa Melayu dengan Cikgu Adina. Okey, untuk pagi ni kita akan belajar kemahiran menulis. Kemahiran menulis adalah kemahiran yang ketiga. Okey. Tajuk pada hari ini, kita akan belajar kisah aku dan datukku dalam buku teks muka surat 10. Okey, boleh rujuk di halaman 10 dalam buku teks Bahasa Melayu tahun 4. SK kita pada pagi ini ialah menulis perkataan, frasa dan ayat yang bermakna. SP kita pula 3.2.1 membina dan menulis ayat dan perenggan daripada bahan multimedia. Okey murid, bahan multimedia ni yang cikgu paparkan dalam slide ni ya. Okey. Sudah bersedia? Jom. Okey, objektif yang perlu kita capai pada pagi ini ialah di akhir pengajaran murid dapat yang pertama, membina 5 ayat mudah berpandukan gambar. Berdasarkan gambar, kita membina 5 ayat mudah. Okey. Objektif yang kedua, menulis ayat dengan lengkap menggunakan kata kunci yang diberi. Dalam membina ayat, ada kata kunci ataupun perkataan-perkataan yang cikgu beri untuk kamu membina ayat dari perkataan tersebut. Okey, kita terus baca pada petikan kisah aku dan datukku di halaman 10 di dalam buku teks Bahasa Melayu tahun 4. Kita boleh baca sama-sama petikan tu ya murid-murid. Okey, kita teruskan. Datuk dan nenek telah ke Johor Bahru untuk menziarahi hadis sekeluarga. Mereka menaiki kapal terbang ke sana. Datuk gembira, nenek pula kagum akan kemudahan yang disediakan di lapangan terbang. Setibanya mereka di rumah hadis, Datuk telah menunjukkan beberapa keping gambar yang telah dirakam menggunakan telefon pintarnya. Okey, dalam petikan ini ada perkataan yang cikgu warnakan. Okey, nampak tak di situ perkataan yang diwarnakan dengan warna hijau. Yang pertama, menziarahi. Apa maksud dengan menziarahi? Cikgu murid, apa maksud menziarahi? Boleh bagi tahu cikgu apa maksud menziarahi? Okey, menziarahi membawa maksud berkunjung. Okey. Okey, yang kedua perkataannya adalah kagum. Nenek pula berasa kagum akan kemudahan yang ada di lapangan terbang. Kagum membawa maksud kagum ni maksudnya terpesona. Okey. Yang ketiga, telefon pintarnya. Kenapa diberi nama telefon pintar? Ataupun sekarang orang panggil smartphone kan? Okey, telefon pintar maknanya telefon yang boleh kita ambil semua maklumat menggunakan satu unit juga iaitu telefon. Okey, semua maklumat ada di dalam telefon tersebut. Apa saja yang kita nak, semua ada dalam tu. Itu maksudnya telefon pintar. Ada
aplikasi Google, berWhatsApp, boleh telefon, boleh bermesej dan sebagainya. Okey. Cuba kita lihat gambar yang pertama. Gambar pertama, dalam buku teks tu, kita nampak di sini di lapangan terbang ini terdapat 3 orang utama dalam gambar. Okey. 3 orang utama di dalam gambar. Kita nampak seorang nenek tua duduk di atas kerusi roda. Di sampingnya ada seorang lelaki tua. Lelaki tua ni dah tentulah Datuk Hadif kan? Dan juga neneknya. Okey, yang di sebelah nenek Hadif tadi adalah petugas. Petugas di lapangan terbang. Okey. Cuba kita lihat perkataan yang diberi di situ ya. Sama-sama kita lihat. Perkataan ataupun kata kunci yang diberi di sini adalah petugas. Perkataan yang kedua adalah kerusi roda. 2 perkataan kata kunci yang diberi di sini. Jadi, bina ayat menggunakan kata kunci yang diberi, iaitu petugas dan juga kerusi roda. Okey, siapa yang boleh buat ayat menggunakan kata-kata yang diberi ni? Sebelum cikgu upkan ayat cikgu ya. Okey. Cuba lihat ayat cikgu. Petugas di lapangan terbang menyorong kerusi roda yang diduduki oleh nenek. Nampak sini? Okey, yang perkataan pertama, petugas. Okey. Perkataan yang kedua, kerusi roda. Okey, petugas tu sedang buat apa? Menyorong. Menyorong perkataan lain dia adalah menolak. Okey. Menyorong. Apa yang disorong? Kerusi roda. Okey. Kerusi roda. Yang diduduki oleh nenek. Itu ayat yang lengkap ya, murid-murid. Ulang balik ayat tadi. Petugas di lapangan terbang menyorong kerusi roda yang diduduki oleh nenek. Itu untuk ayat bagi gambar yang pertama. Boleh faham, murid? Okey, bagus. Nampak tak? Ada perkataan petugas dan juga kerusi roda. Okey, seterusnya. Kita lihat gambar yang kedua. Okey, gambar yang kedua. Biasanya di lapangan terbang, macam lapangan terbang KLIA, kita boleh nampak suasana yang macam ni ya. Orang ramai, sibuk dengan urusan masing-masing. Okey. Siapa yang pernah naik kapal terbang, dia boleh bayangkan keadaan di lapangan terbang KLIA. Contohnya ya. Okey. Kita lihat kata kunci yang diberi. Kata kunci yang diberi adalah travel letter dan memudahkan. Travel letter dan memudahkan. Apa yang dimaksudkan dengan travel letter? Yang biasa kamu dengar apa? Tak biasa dengar kan? Travel letter ni apa? Yang biasa dengar apa? Kalau nak pergi shopping, pergi pasar raya yang bertingkat-tingkat. Escalator kan? Betul tak? Escalator. Ni travel letter. Lain Tak tahu. Okey, kita tengok poket kamus. Ni boleh bantu kita hari ni Apa maksud travel letter? Berbanding dengan escalator. Berbeza kanak-kanak. Ya, berbeza murid-murid. Okey. Dekat kamus poket ni.
Jom. Travelator ialah laluan pejalan kaki yang bergerak secara mendatar. Okey, laluan pejalan kaki yang bergerak secara mendatar. Maknanya kita lalu dekat travelator tu, tak perlu lagi kita berjalan macam biasa. Dia akan bergerak sendiri terus ke hadapan tanpa perlu melangkah. Okey, kalau eskalator tu tadi macam kita naik tangga, betul? Dia naik ke atas. Tapi travelator ni dia datar, satu baris je. Okey, dalam keadaan mendatar, tak ada bertangga. Itu bezanya. Okey, murid? Okey, seterusnya ayat yang kita nak bina daripada kata kunci travelator dan memudahkan. Okey, di sini jom baca sama-sama. Orang ramai menggunakan travelator untuk memudahkan pergerakan dan urusan mereka di lapangan terbang. Okey? Maknanya perkataan travelator dan juga memudahkan. Memang semestinya lah travelator ni memudahkan, lagi mencepatkan masa kita. Orang nak pergi naik kapal terbang ni biasanya masa tu suntuk. Mereka perlu cepat berada di tempat balai berlepas, supaya tidak ketinggalan kapal terbang. Okey. Boleh murid? Okey, kita ulang balik ayatnya. Orang ramai menggunakan travelator untuk memudahkan pergerakan dan urusan mereka di lapangan terbang. Okey? Boleh ikut cikgu sama-sama? Boleh ya? Kita teruskan dengan gambar yang ketiga. Okey, kita lihat gambar yang ketiga pula. Okey, gambar ketiga masih lagi dalam kawasan lapangan terbang. Okey, ada satu jenis kerandaan khas. Kerandaan khas ni digunakan oleh orang-orang yang kurang upaya, orang-orang tua, ibu mengandung, ataupun orang yang perlu pergi ke balai berlepas dengan keadaan yang cepat. Okey, kita nampak kat sini orang kurang upaya. Nampak? Dia ada bertongkat. Okey, mereka memerlukan pengangkutan yang khas untuk pergi ke suatu tempat. Okey, berbandingkan dengan orang lain boleh berjalan kaki. Okey, mereka mempunyai tenaga yang lebih daripada orang yang kurang upaya tadi. Biasanya orang tua, ibu mengandung dan juga orang kurang upaya. OKU Okey, kita lihat kata kunci yang diberi. Okey, sama-sama. Yang pertama, datuk. Okey. Kata kunci yang kedua, pengangkutan khas. Ini pengangkutan khas hanya terdapat di lapangan terbang sahaja. Okey. Ayat yang bersesuaian dengan kata kunci yang diberi. Okey, baca sama-sama. Datuk dan nenek menggunakan pengangkutan khas yang telah disediakan oleh pihak lapangan terbang. Nampak tak ayat ni lengkap ya? Datuk dan nenek menggunakan pengangkutan khas yang telah disediakan oleh pihak lapangan terbang. Dekat sini, cikgu rasa ayatnya dah lebih daripada 6 perkataan kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 patah perkataan. Itu ayat yang cantik lah. Kalau nak membina ayat, sekurang-kurangnya ayat kamu lebih daripada 7 patah perkataan. Ini dah 13 memang bagus lah kan? Ayat yang lengkap. Okey? Okey. Kita pergi kepada gambar yang keempat. Gambar urutan yang keempat. Kita nampak di sini petugas sedang menolak nenek dengan kerusi roda di satu laluan landai ya. Orang yang guna kerusi roda, mereka tidak boleh di kawasan yang bertangga macam ni. Okey, mereka ada satu kawasan yang landai khas untuk orang kurang upaya ataupun orang yang
kerusi roda. Kadang-kadang di banyak-banyak tempat kita akan nampak simbol-simbol macam ni, khas untuk laluan orang kurang upaya. Ini tanda macam ni kan, gambar orang berkerusi roda. Okey, kita lihat apa kata kunci yang diberi. Kata kuncinya adalah menolak. Yang pertama, yang kedua adalah laluan landai khas. Macam cikgu cakap tadi, laluan landai khas. Biasanya landai saja, tidak bertangga. Okey, apakah ayat yang sesuai untuk menggunakan kata-kata di atas? Kita semak sama-sama ya. Okey, petugas di lapangan terbang menolak kerusi roda nenek di laluan landai khas yang disediakan untuk kegunaan orang kurang upaya. Okey, ini dalam bentuk ayat yang lengkap. Yang perkataan diwarnakan hijau tu menolak laluan landai khas. Kita guna dua-dua perkataan kan? Dua-dua perkataan tu. Kita tambahkan dengan ayat yang lengkap. Okey. Ulang balik. Petugas di lapangan terbang menolak kerusi roda nenek di laluan landai khas yang dihaskan untuk kegunaan orang kurang upaya. Okey, itu ayat yang sesuai daripada kata kunci yang diberi di atas. Itu kata kuncinya menolak dan juga laluan landai khas. Okey. Okey, murid-murid, boleh faham? Kalau kamu kena bina ayat menggunakan kata-kata kunci yang diberi, cikgu rasa tak ada masalah kan? Okey, seterusnya kita pergi pada gambar yang kelima. Gambar yang kelima di tempat letak kereta. Okey, ini nampak tak lambang ni? Lambang ni hanya untuk orang yang kurang upaya. Okey, orang yang kurang upaya ataupun OKU hanya boleh parkir kereta di sini. Kita orang biasa memang tak boleh. Satu kesalahan kalau parking kereta di bahagian yang ada bertanda orang kurang upaya. Tapi Bapa Adif tadi sebab nak ambil nenek dia yang kurang upaya menggunakan kerusi roda, dia ada orang kata ada memang bolehlah menggunakan kemudahan itu ya. Sebab dia ingin mengambil neneknya yang menggunakan kerusi roda. Kalau orang biasa tak ada alasan nak guna petak ni. Biasanya petak letak kereta OKU ni berada di bahagian hadapan. Kereta biasa mungkin di bahagian belakang-belakang kan. Okey. Biasa kamu jumpa kan? Okey, kita tengok kata kunci yang diberi. Yang pertama, meletakkan. Kata kunci yang kedua, tempat letak kereta khas. Tempat letak kereta khas. Ini KHAS. Dia tutup yang gambar ya. Tak apa. Okey, kita terus kepada ayatnya. Okey, jom baca. Ayah Hadif meletakkan keretanya di tempat letak kereta khas yang disediakan di lapangan terbang untuk kegunaan para pengguna. Okey, nampak? Yang warna hijau tu adalah kata kunci yang diberi. Sama kan? Okey. Cuba kamu ulang balik semula perkataan ayat tersebut. Okey. Ayah Hadif meletakkan keretanya di tempat letak kereta khas yang disediakan di lapangan terbang untuk kegunaan para pengguna. Okey. Okey, boleh nampak ayat yang lengkap dengan tak lengkap.
Okey, nampak tak di permulaan ayat mesti huruf besar. Dalam mana-mana ayat pun permulaan ayat mesti huruf besar. Nampak ayah hadis. Kenapa hadis ni besar? Satu soalan yang selalu cikgu murid-murid kurang faham. Kenapa di tengah-tengah ayat kadang-kadang kita jumpa perkataan dia huruf besar? Siapa boleh beritahu cikgu maksudnya? Kenapa? Okey, bagus. Sebab hadis adalah nama khas. Bila nama khas, kat mana pun letaknya kedudukan perkataan tu, mereka tetap menggunakan nama huruf besar. Walaupun di depan, depan memang tentunya huruf besar kan? Di tengah-tengah ayat ataupun di hujung ayat. Di mana-mana pun dia letak kata nama khas, sifat dia mesti huruf besar. Hadis ni nama orang. Okey, nama orang memang kena huruf besar. Satu lagi kalau nama tempat. Okey, tapi kat sini tak ada nama tempat kan? Dia tulis sini lapangan terbang saja. Kalau dia tulis itu lapangan terbang KLIA. Itu perlu huruf besar. Tapi kata ni lapangan terbang adalah kata nama am saja. Nama am kan kita dah belajar hari tu. Huruf kecil. Okey, ulang balik ayat kamu. Jom kita baca sama-sama. Ayah hadis meletakkan keretanya di tempat letak kereta khas yang disediakan di lapangan terbang untuk kegunaan para pengguna. Maknanya pengguna, bukan semua pengguna ya yang menggunakan tempat letak kereta khas ni. Hanya orang yang kurang upaya saja yang boleh menggunakan kereta khas ni. Sama ada kita nak mengambil orang yang kurang upaya macam nenek hadis yang menggunakan apa tu? Mengguna kerusi roda kan? Bila kerusi roda maknanya dia kurang upaya. Jadi mereka boleh menggunakan petak parkir yang khas. Okey, yang disediakan. Okey, lagi tadi kita ada 5 ayat. Okey. Yang diberi gambar dan juga kata kunci. 5 keadaan yang menggunakan kata kunci yang diberi. Dalam buku teks pun ada sama macam cikgu punya slide. Okey, cuma kamu dah lagi nampak lah. Okey, macam mana kita nak bina ayat menggunakan kata kunci yang diberi. Ayat kena lengkap, tidak terlalu pendek dan juga tidak terlalu panjang. Itu adalah sifat ayat yang lengkap dan bersesuaian dengan tahap kamu, ya. Okey. Cikgu rasa itu saja ayat yang kita nak bina daripada gambar pertama hinggalah gambar yang ke-5. Okey. Untuk tugasan kamu, cikgu minta kamu salin semula ayat yang ada di dalam slide ini. Tolong salin ayat dengan lengkap. Penggunaan huruf besar dan tanda nota kena betul. Perkataan yang telah diwarnakan tadi, kamu gariskan dengan pensel warna. Dalam slide cikgu guna warna hijau kan? Kamu boleh guna apa warna saja yang kamu suka, tapi gariskan kata kunci dalam ayat tersebut. Okey, jadi dalam buku bahasa Melayu kamu ada 5 ayat lengkap. Mesti ada 5 ayat lengkap dan juga kata kunci. Sebelum bina ayat lengkap,
bahagian atas tulis kata kunci dahulu. Okey, tulis kata kunci, bawah baru bina ayat, gariskan kata kunci dengan pensel warna. Kemudian langkau buat ayat yang seterusnya sehinggalah ayat yang terakhir, iaitu ayat yang nombor 5. Okey? Boleh faham? Itu saja tugasan kamu untuk minggu ini. Sampai kita berjumpa lagi pada minggu hadapan. Cikgu rasa minggu hadapan kamu dah naik semula untuk sesi bersemuka kan. Tak ada lagi secara online macam ni, tapi tak apa. Itu lagi baguslah untuk kita berbincang dan sebagainya. Okey, murid-murid, sampai kita jumpa lagi secara bersemuka di sekolah. Harap kamu bersedia sesi pembelajaran